Malam tu, Nurin balik lambat dari pejabat. Tiba-tiba, telefon dia berdering. Kak Syah telefon. "Nurin, cepat balik. Ada kemalangan dekat depan rumah. Orang tu dah meninggal." Harap Nurin sabar ya. Belum sempat Nurin tanya Kak Syah, dia terus matikan panggilan telefon. Cepat-cepat Nurin kemas meja dan bergegas pulang ke rumah. Bila Nurin masuk dalam rumah, dia tengok ada mayat yang dah ditutup dengan kain. Dia sangat kenal susuk tubuh tu. "Mak, siapa meninggal? Mana Kak Syah?" "Sabar Nurin, Kak Syah dah tak ada lagi." Harap Nurin bersabar ya. Siapa yang telefon Nurin tadi? Malam tu, ramai pelajar senior ulang kaji pelajaran dalam bilik belajar. Maklumlah peperiksaan nak dekat. Masa mereka tengah ulang kaji tu, tiba-tiba tingkap diketuk oleh seorang pengawal keselamatan. "Korang semua belum tidur ke? Dah malam ni," kata pengawal. "Belum pakcik, kami nak belajar sebab peperiksaan nak dekat." Kemudian pengawal tu mengangguk faham dan berlalu pergi. Mereka pun sambung belajar semula. Tiba-tiba, salah seorang dari mereka bersuara dengan muka ketakutan. "Weh, korang tak rasa pelik ke dengan Pak Gad tadi?" "Tak adalah, kan biasa Pak Gad lalu dekat tingkap tu. Mungkin dia pelik tengok lampu bilik study terbuka. Tapi masalahnya kita ni dekat bilik study tingkat 2. Belah tingkap tu mana ada koridor." Semua terdiam. Pukul 11 malam, Saiful balik dari kerja ikut highway SKVE. Singgah kejap Petronas isi minyak. Keluar je dari Petronas, ada sebuah motor Yamaha 125 warna biru. Laju je potong dia. Saiful buat tak tahu je lah. Tak lama kemudian, ada lagi motor Yamaha 125 warna biru juga potong dia. Mula-mula Saiful rasa pelik juga. Dia pun teruskan perjalanan. Tiba-tiba Saiful terdengar bunyi motor dari belakang. Dia kenal bunyi tu. Bunyi motor Yamaha 125 tadi ni. Dia pun perlahankan motor. Tapi kali ni, motor 125 tu tak potong dia, tapi ikut je Saiful dari belakang. Bila Saiful tengok cermin sisi, dia terkejut sebab wajah penunggang motor 125 tu hancur sebelah. Penunggang motor 125 tu lalu sebelah Saiful. Disebabkan terperanjat, Saiful terus brek mengejut. Separuh badan penunggang motor 125 warna biru tu luka teruk. Saiful terus berhenti tepi jalan, biarkan motor 125 tu berlalu. Setelah baca apa yang patut, Saiful teruskan perjalanan semula sampai ke rumah. Sejak hari tu, Saiful dah jarang balik lewat ke rumah lagi. Satu malam, Zam terjaga dari tidur. Tekak terasa haus. Dia bingkas bangun menuju ke dapur nak minum air. Masa dia nak menuju ke bilik semula, Zam ternampak satu lembaga berkain putih tengah berdiri tegak, tapi menghadap ke dinding dekat ruang tamu. Nampak bentuk badan macam mak tengah solat. Dah subuh ke? Tapi Zam macam pelik. Kenapa mak solat dalam gelap? Kenapa dari tadi mak tak rukuk dan sujud? Zam tengok jam. Baru pukul 4 pagi. Dia dah rasa lain macam. Cepat-cepat dia masuk bilik, berselubung badan dengan selimut. Tak lama lepas tu, Zam terasa macam ada benda tengah baring sebelah dia. Zam terus baca semua ayat yang dia tahu sampai tertidur. Subuh tu, mak kejut. Zam malas nak tanya mak apa yang dia nampak pukul 4 pagi tadi. Dia tahu itu bukan mak. Ada beberapa makhluk halus yang selain suka terbang, ia juga suka merangkak. Selalunya makhluk halus yang suka merangkak ni semuanya dalam keadaan yang mengerikan, dan makhluk jenis ni Zam takkan lupakan rupa bentuknya. Dalam pukul 9.30 malam, Zam balik kerja. Buka je auto gate, dia nampak makhluk berupa perempuan, baju compang-camping, muka macam baru lepas kena minyak panas sebab kulitnya hancur, tengah duduk dalam keadaan merangkak. Kepalanya sengit dan bila dia menyeringai, nampak 2 batang gigi tajam hampir cecah lantai. Zam tegur benda tu, cakap jangan kacau dia, pergi jauh-jauh. Dia penat baru balik kerja. Macam faham pula apa yang Zam cakap. Benda tu merangkak ke belakang dan lesap dalam semak samun depan rumah. Sebelum masuk rumah, Zam baca Al-Fatihah dan ayat kursi. Tapi ada juga makhluk yang ikut balik walaupun dah baca macam-macam. Masa menyewa di sebuah rumah banglo 2 tingkat dekat Taman Cempaka dulu, Sofia selalu nampak makhluk halus yang dari segi pemakaiannya datang dari era zaman dahulu. Sofia duduk dekat bilik nombor 2 dan selalu nampak wanita bersanggul ni dekat bilik nombor 3. Bilik ketiga ni dekat tepi tangga. Ada satu pagi tu, masa Sofia keluar je dari bilik, dia nampak wanita bersanggul tinggi, pakai baju kebaya pendek, make up macam zaman 70-an, tengah duduk tepi katil. Badannya menghala ke arah tingkap membelakangi Sofia, tapi kepalanya menghadap ke arah dia. Maknanya badan ke depan, kepala ke belakang. Sofia terus menjerit dekat situ juga. Nasib baik masa tu teman serumah dia bernama Miza ada. Miza naik atas dan tanya Sofia kenapa. Sofia cakap ada perempuan dalam bilik tu. Miza memang tak nampak lah. Kemudian wanita bersanggul tu bangun dari katil, pusingkan kepalanya ke depan semula dan berjalan ke depan menembusi dinding. Lesap macam tu je. Beberapa kali juga Sofia jumpa wanita bersanggul ni. Tak adalah ganggu teruk sangat, cuma dia suka main-main dengan kepala dia je.
Suatu malam minggu, Ika naik motor dengan kawan dia bernama Talib nak pergi meronda di Kuala Lumpur dari Hulu Langat. Masa mereka lalu di kawasan yang sedikit berhutan, Ika ternampak seekor anak harnap yang comel, ada 3 warna di badannya dekat bawah pokok ara yang besar di tepi longkang. Ika pun cakap dekat Talib yang dia nak arnab tu. Talib pun berhentikan motor. Ika turun dari motor nak tangkap arnab tu. Masa arnab tu nak melompat masuk dalam semak, tiba-tiba ada kepala dengan rambut panjang, muka hodoh keluar dari pokok ara tu. Ika terus lari dekat Talib. Kepala muka hodoh tu terus ketawa mengilai. Ika naik motor sampai masukkan kepala dia dalam baju Talib, sampai kena gelak lah dengan kawan-kawan bila jumpa mereka. Izwan, seorang medical assistant bertugas on call di sebuah klinik kerajaan di Pahang. Pada satu malam, lebih kurang pukul 11 malam, Izwan dapat panggilan untuk sahkan kematian di sebuah rumah yang terletak di hujung kampung. Izwan terus memandu ambulans menuju ke rumah pemanggil berdasarkan alamat yang diberi, tapi tak jumpa rumahnya. Sampai di satu jalan, Izwan ternampak ada seorang makcik naik basikal pakai telekung, macam baru balik dari surau. Izwan pun tanya makcik tu alamat tersebut. Makcik tu bagi tahu rumah tu dekat depan lagi. Bila Izwan sampai dekat rumah tersebut, dia terkejut sebab yang meninggal tu adalah makcik yang dia jumpa dekat tepi jalan tadi. Basikalnya pun ada dekat depan rumah. Dalam mitologi Rusia, rusalka adalah makhluk halus betina yang hidup di dalam air. Kononnya dikatakan rusalka ini berasal dari perempuan-perempuan yang mati di sungai. Pada tengah malam, makhluk rusalka ini akan muncul dari dalam sungai, lalu menari dan menyanyi untuk pikat para lelaki yang lalu di kawasan sungai itu. Mangsa yang terpikat oleh nyanyian rusalka akan berjalan ke sungai, tenggelam dan akhirnya mati. Ada juga rusalka yang pikat para lelaki dengan menyanyi sambil sikat rambutnya di atas pokok. Mata makhluk ini berwarna hijau terang. Sebahagian besar versi mengatakan makhluk ini berwajah pucat, kulit liut sinar, mata putih, rambutnya kadang-kadang berwarna hijau atau emas dan selalunya basah. Rusalka tak boleh bertahan lama di luar permukaan air. Oleh kerana itu, sikat mereka boleh keluarkan air untuk basahkan rambut mereka. Kalau rambut mereka kering, makhluk rusalka ini akan mati. Charlie Challenge merupakan permainan berunsur demonik atau syaitan untuk seru roh atau hantu. Ia dikatakan permainan versi baru papan Ouija yang pernah popular sebagai medium untuk memanggil roh. Di laman sosial, mereka gunakan hashtag Charlie Challenge bagi menunjukkan keterujaan mereka dalam mencuba permainan tersebut. Cara nak main permainan ini hanya perlukan sekeping kertas dan 2 batang pensil. Bahagikan kertas tersebut kepada 4 kotak dan tulis perkataan yes atau no pada kotak-kotak berkenaan. Letakkan 2 batang pensil di tengah-tengah garisan. Kemudian si permain bertanya, "Charlie, adakah awak ada di sini?" Dan "Charlie, mahukah awak bermain dengan saya?" Tunggu sekejap dan perhatikan ke mana arah pensil itu. Walaupun ramai berpendapat ia ada kaitan dengan fenomena mistik, namun ada juga setengah pendapat yang mengatakan ia sekadar tindakan graviti dan tidak perlu diambil serius. Sejak balik dari kampung ni, Zamri rasa badannya macam ada yang tak kena. Masuk waktu maghrib je, terasa badan lenguh-lenguh. Kucing dia yang bernama Kakak pun asyik renung Zamri dengan pandangan yang tajam. Zamri ingatkan kucing dia ada masalah penglihatan ke apa. Sampailah suatu hari, baru Zamri sedar selama ni Kakak bukan renung dia, melainkan satu sosok nenek tua, muka hodoh di belakangnya. Itu pun adik kawan dia yang bagi tahu. Dah 6 bulan Fendi tak balik jenguk ibu bapanya di kampung, hanya bertanya khabar melalui telefon je setiap minggu. Minggu ni Fendi ada kesempatan untuk jumpa kedua orang tuanya di kampung. Sejak sampai di rumah orang tuanya petang tadi, Fendi tengok rumah jirannya, Nek Minah, asyik bertutup je. Selalunya bila Fendi balik kampung, ada juga nampak kelibat Nek Minah siram pokok bunga, halau itik masuk reban ke. Tapi kali ni tak nampak pula. Lepas makan malam, Fendi renung keluar tingkap dan layan angin malam. Dari tingkap rumah, Fendi nampak Nek Minah sedang duduk atas kerusi malasnya di beranda rumah sambil merenung jauh. Fendi tanya tentang Nek Minah pada ibunya. Nek Minah dah meninggal 2 bulan lepas, Fendi. Dalam minggu ni dah banyak kali Intan, kawan sekelas Mimi, bila terjumpa Mimi je mesti dia terperanjat. Bila Mimi tanya kenapa, Intan jawab tak ada apa-apa. Mimi pun pelik dengan perangai Intan ni. Untuk pengetahuan,
hijab mati Intan ni terbuka. Hinggalah pada suatu petang, Intan datang jumpa Mimi dan bagi tahu Mimi yang membuatkan dia jadi panik. Kata Intan, dia selalu nampak perempuan tua, muka hodoh, jalan terhincut-hincut ikut Mimi betul-betul di belakangnya. Sebab tu setiap kali jumpa Mimi, Intan nampak macam terperanjat. Sejak nenek jatuh sakit dan lumpuh setahun yang lalu, keluarga Mariam sediakan loceng untuk memudahkan nenek panggil mereka kalau dia perlukan bantuan. Tapi sejak 2 minggu lepas, Mariam selalu terjaga antara pukul 2 ke 3 pagi kerana terdengar bunyi loceng nenek. Yang menyeramkan ialah nenek dah meninggal sebulan yang lepas. Habis siapa yang main loceng pagi-pagi buta tu? Belakang rumah nenek Jeffrey ni ada sebuah perigi lama. Masa kecil dulu, mereka sekeluarga selalu guna air dari perigi tu untuk keperluan harian. Tapi sejak satu kejadian yang menggemparkan penduduk kampung 15 tahun yang lalu, perigi itu ditutup. Satu malam, Jeffrey terdengar ada orang ambil air dari perigi tu. Bila dia intai dari tingkap biliknya, Jeffrey nampak Cik Mila, mak kawannya yang terjatuh dan mati lemas dalam perigi tu 15 tahun yang lepas. Cepat-cepat Jeffrey tutup tingkap semula.